Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin dan saya akan membuat ulasan bahagian kedua ulasan saya terhadap rukun negara dan dari perspektif Islam. Jadi kalau kita melihat aspek ataupun prinsip dan nilai-nilai rukun negara yang telah kita pelajari, kita tahu bahawa rukun negara ini mempunyai dua bahagian, dan yang selalu kita belajar tu adalah bahagian yang kedua, tetapi yang saya ulas adalah bahagian yang pertama. Jadi dalam video yang pertama saya telah mengulas tentang kata kunci nilai pertama, perpaduan sesama semua manusia, dan kata kunci dari sudut hidup demokratik, serta kata kunci tentang berlaku adil dalam satu masyarakat yang berkongsi kemakmuran negara. Jadi pada video kali ini saya ingin mengulas tentang dua nilai yang telah dipamerkan dalam rukun negara, iaitu satu, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan yang kelima tu adalah membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Jadi tuan-tuan, sebagai rakyat Malaysia, kita harus menghayati prinsip ataupun nilai yang keempat ini, iaitu menganggap bahawa semua budaya-budaya yang ada di dalam negara ini dengan secara liberal. Jadi ramai sangat di antara orang Melayu dan orang Islam cukup takut atau tak suka tentang perkataan liberal ini. Perkataan pluralistik, perkataan liberal, semua menjadi satu benda yang ditakuti dan juga dibenci. Jadi sebenarnya perkataan liberal maknanya adalah berfikir secara luas, dan ini akan memberi satu kefahaman yang lebih menyeluruh berbanding kalau kita berfikir secara sempit, secara tempurung. Ramai di antara kita, orang Melayu dan juga orang Islam, memikirkan bahawa kalau mereka berfikir secara sempit, iaitu mereka akan lebih selamat. Saya selalu mengatakan bahawa kalau nak fikir secara sempit, jadilah kita letakkan lipas di bawah tempurung. Lipas di bawah tempurung memanglah selamat daripada musuh-musuh lipas, tetapi lama-lama dia mati juga, sebab dia tak boleh ke mana, tak boleh berkembang, tak boleh bertumbuh ataupun menjadi lebih daripada apa yang asal. Kalau kita lihat kata liberal tu maknanya pemikiran yang lebih luas. Contohnya Nabi Muhammad boleh dikatakan liberal apabila menghadapi masyarakat Quraisy yang hanya sempit menyembah patung dan sebagainya. Tetapi Rasulullah berkata bahawa Allah itu adalah bukan patung, maka dia mempunyai pandangan yang liberal ketika itu. Jadi di sini kalau kita lihat bahawa menghayati dan juga menghormati kepelbagaian itu telah pun disebutkan di dalam ucapan Siddiq Fadil, manakala beliau telah menyebutkan perbezaan tidak bererti permusuhan, tetapi kekuatan dan kekayaan budaya. Kata kunci dalam memahami tujuan penciptaan kepelbagaian seperti dalam surah Al-Hujurat biasanya diterjemahkan sebagai untuk saling mengenal, tetapi tentu sahaja tidak sebatas saling mengenal. Ta'aruf pasti ada kelanjutannya, iaitu saling bekerjasama, saling memanfaatkan, saling memperkaya dan saling memperkasa dan seterusnya. Jadi ayat yang dimaksudkan sebagai ayat surah Al-Hujurat tu berbunyinya adalah, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan antara satu sama lain, dan sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang telah daripada keturunan dan sebagainya. Jadi di sini kita lihat bahawa ayat Quran sendiri mengatakan bahawa Allah menciptakan manusia itu berpuak-puak dan berkaum-kaum, pelbagai kaum dalam dunia ini.
Jadi kenapa kita nak berbangga kepada satu kaum, contohnya kaum Melayu saja, atau kaum Cina saja, atau kaum India saja gitu. Itu sesuatu yang menjadi satu aspek yang kecil dan tidak memanfaatkan sesiapa pun. Jadi di sini kita melihat bahawa kita walaupun daripada satu budaya, walaupun dari satu kepercayaan, kita harus menghormati budaya-budaya lain dan kepercayaan yang lain. Kita tak perlu bersetuju ataupun mengikut tindakan ataupun amalan budaya dan juga agama lain, tetapi kita perlu hormat. Hormat maknanya kita beri kelonggaran untuk mereka mengamalkannya dengan cara selamat. Jadi di sinilah kita kena hayati bahawa nilai rukun negara ini bersamaan dengan nilai yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan juga pandangan Siddiq Fazil tadi. Baik, pada nilai yang terakhir, iaitu yang kelima, iaitu membina satu masyarakat progresif yang menggunakan aspek sains dan teknologi. Jadi di sini kalau kita lihat ayat Quran yang menyentuh tentang dan dialah yang menjadikan bumi terbentang luas dan menjadikan padanya gunung ganang serta sungai-sungai, dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan ia jadikan padanya pasangan dua-dua. Ia juga melindungi siang dengan malam silih berganti. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Jadi kalau kita lihat di sini bahawa kaum yang mahu berfikir itu akan melihat kepada alam, dan kita harus juga memahami tentang aspek-aspek amalan untuk kelestarian alam. Kelestarian maknanya kita menggunakan alam ini supaya kita dapat memanfaatkannya seperti balak ataupun getah dan sebagainya, tetapi tidak merosakkan alam. Kita harus menyediakan alam itu supaya ia dapat dinikmati oleh anak-anak cucu-cucu kita. Jadi ini maknanya lestari. Bukan makna kita tak boleh guna alam, boleh, tetapi kita perlu memberikan dia kehidupan yang setimpal dan juga seperti asal supaya ia dapat dinikmati kebesaran-kebesaran Allah itu oleh anak cucu kita. Kalau kita pakai kaut saja, balak dan juga merosakkan sungai dengan mencemarkannya dan sebagainya, maka anak cucu kita tidak dapat menghayati kebesaran Allah, sebab kebesaran Allah tu dah jadi busuk, macam sungai yang busuk dengan sisa toksik, serta juga tak dapat tengok pokok sebab semua pokok dah ditebang, dan juga telah cara rakusnya digunakan tanpa menanam semula dan juga menjaga kekayaan hutan, dan dengan ini kesemua haiwan, serangga, binatang pun hilang, maka apa yang dikatakan biodiversity pun sudah hilang. Jadi kita harus berfikir secara saintifik, sebab itu yang disebutkan oleh nilai rukun negara dan disokong oleh Al-Quran apabila dikatakan bahawa ini alam ini adalah suatu peliharaan manusia, dan kita hanya boleh memelihara dengan kefahaman sains dan teknologi. Bukan secara amalan nak buat baik dan sebagainya, kita kena faham ilmu sains dan teknologi. Sebab itulah disebutkan sedemikian, dan di dalam ayat Al-Quran itu juga termaktub apa yang disifatkan sebagai kefahaman tentang keagungan Tuhan kepada orang yang berfikir. Siapa yang berfikir itu? Ini adalah orang yang berilmu, orang yang faham sains, faham teknologi, faham sejarah, faham secara macam mana nak mengurus manusia. Inilah yang dikatakan alim ulama. Alim ulama bukan sekadar tok guru yang cuba bermusuh-musuhan dengan semua kaum yang cuba menggunakan ayat Al-Quran untuk mendapat undi, tetapi adalah alim ulama daripada orang-orang profesional, orang-orang saintis dan juga orang-orang yang ada ilmu untuk mengajar manusia berkembang dan juga berfikiran lebih jauh supaya kita sama-sama dapat menikmati kemakmuran negara. Jadi di sinilah saya tamatkan ulasan saya bahawa rukun negara itu mempunyai nilai-nilai Islam yang secukupnya, yang setimpal dan bersefahaman dengan nilai-nilai kenegaraan.
Jadi kita janganlah hanya berpuak-puak kata kita ni orang Melayu dan orang lain kena ikut rukun negara. Kita tak payah, sebab kita ni orang Islam dan orang Melayu. Jadi negara ni kita punya, maka tak payahlah kita nak belajar lagi apa dia rukun negara. Itu salah. Sebab apabila kita menjadi negara Malaysia, kita menjemput Sabah dan Sarawak, maka kita menjadi satu keluarga yang besar. Maka budaya-budaya mereka harus kita fahami, harus kita hormati, harus kita hayati, supaya ia menjadi suatu keluarga yang besar dan memberi pengalaman yang lebih luas kepada kita. Kalau tidak, kita menjadi cetek hanya dengan kononnya Melayu, hanya dengan kononnya tafsiran Islam oleh beberapa guru, tok guru dan juga ustaz, yang mana akan menjadi kita sebagai orang kerdil, orang kecil, dan bukannya orang yang besar sebagai rakyat Malaysia dan juga sebagai umat Islam. Jadi di situ sajalah yang saya ingin sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.